مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبلة عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علمي علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أوروبا العالم جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولاد. Tuan-tuan, pernahkah kita cek adakah kita tergolong di dalam orang munafik? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair, apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 7 Jamadil Awal 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-40, musim yang keempat, bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah untuk teman berteman, baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra' dari bunga ke bunga untuk kita raih keberkatan pagi, experience the dawn blessings. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, untuk kita nak raih keberkatan pagi hari ini, kita akan mulakan bacaan kita. Bacaan Quran kita bermula daripada ayat yang ke-135 guys. Ayat berapa guys? Tolong tuliskan di kolom komen. Ayat 135 dari Suratun Nisa, muka surat 100. Okey, tapi sebelum tu apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-40 musim yang keempat secara live dari Studio B Seri Kembangan Selangor. Baik tuan-tuan dan puan, topik perbincangan kita untuk episod hari ini adalah level 1 berkenaan dengan ciri-ciri orang munafik. Kita nak cek sama ada kita ni ada tak ciri-ciri munafik tu. Bila kali terakhir kita cek tuan-tuan dan puan? Sebab apa? Iman umat akhir zaman ni bukan lagi naik dan turun tetapi keluar dan masuk. Iman para malaikat dia duduk statik. Iman para nabi alaihi wassalatu wassalam dia sentiasa menaik. Okey, sebab apa iman para nabi sentiasa menaik? Sebab nabi dia buat dakwah. Iman para sahabat turun dan naik ketika duduk dengan Nabi, iman tinggi menggunung. Bila duduk dengan family, duduk bergembira, iman turun. Itu iman para sahabat, tuan-tuan dan puan. Iman kita, na'udzubillahi min zalik, keluar dan masuk. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebab apa? Ini standard orang awam lah nak cerita. Iman orang awam, standard dia macam tu. Keluar, masuk, keluar, masuk. So kita minta dengan Allah, ya Allah, kekalkanlah iman. Thabbit qulubana. Tetapkanlah hati kami dengan Islam. So jadi tuan-tuan dan puan, so untuk menetapkan keimanan ini, so kita nak tahu, kita nak cek sama ada ke tidak sifat-sifat orang munafik ada pada kita ni. Okey, mudah-mudahan na'udzubillahi min zalik tidak terdapat pada diri kita. Kalau ada, kita sama-sama ambil iktibar, sama-sama betulkan, sama-sama upgrade usaha ke atas iman kita. Kena dakwah kepada iman diri kita sendiri. Ustazah Nur Asmah Saman dia kata, Assalamualaikum Ustaz Uwais yang disayangi lagi dihormati. Tim DQ serta rakan-rakan pecinta Al-Quran. Alhamdulillah dapat bersama-sama pada pagi ini dengan penuh barakah. Okey, Waalaikumsalam Ustazah Nur Asmah Saman. Terima kasih kerana istiqamah konsisten bersama-sama dengan kami. Saya nak tengok ada lagi tak kawan-kawan kita yang bersama-sama dengan kita yang sudi menyapa saya di pagi yang mulia ini. Pagi ni kalut sikit kan? Anak-anak, cucu-cucu kita sekolah. Saya pun baru balik daripada hantar anak sekolah. Terkejar-kejar kan? Tapi sesibuk mana pun tuan-tuan dan puan, saya cuba adjust jadual saya. 7.30 saya live. Okey? 7.30 saya live. Saya cuba adjust juga tuan-tuan dan puan. Hari ni hari pertama anak saya sekolah. Yang kedua tu baru masuk darjah 1. Okey, yang pertama tu tak apalah masuk darjah 2 kan. Yang kedua tu kita kena tunggulah sekejap. So pukul berapa lagi kena bangun? Anak tu kita memang bangun awal dah tuan-tuan dan puan. So anak tu kena bangun pukul berapa? Okey, supaya apa? Dapat baca Quran pagi-pagi, dapat sarapan bersama-sama dengan family, dapat bertanya khabar. So benda-benda tu adalah meraih keberkatan pagi masuk ke dalam keluarga kita tuan-tuan dan puan. Saya suruh orang awam, saya suruh anak murid saya baca Quran setiap pagi, tapi anak sendiri tak baca Quran. Oh, malulah tuan-tuan dan puan. Bukan malu dengan manusia, malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ni untuk Allah. So kita malu dengan Allah. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sesibuk mana kita pun saya cuba adjust juga jadual supaya dapat bersama-sama dengan family, boleh pergi hantar anak sekolah. Walaupun boleh je minta tolong Ustazah Zura pergi hantar, tapi saya try my best. Okay, I tried my best untuk serve more and serve more lah kepada anak-anak. Supaya sebelum saya serve orang lain, saya serve family saya dulu. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, Ustazah Arbiah Kasim dia kata, Assalamualaikum Ustaz UQ, tim Protas dan sahabat DQ pecinta Al-Quran. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah Mida Edi dia kata, Alhamdulillah dan share from Kedah bersama meraih keberkatan pagi, elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Itu kita punya tagline Daily Quran Season 4 kita. Okey, terima kasih bagi anda yang sudi menyapa saya. So, without further ado, mari kita mulakan misi kita. Satu hari, satu makro. Yang belum tekan button share, bantu saya share video ini tuan-tuan dan puan. Belanja love banyak-banyak di ruang komen love berwarna hijau bersempena dengan hari ni hari Khamis. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ketika kita baca Quran sekejap lagi, seperti biasa, 6 rukun Daily Quran tidak boleh dilupakan. Tuan-tuan dan puan, apakah 6 rukun Daily Quran itu? MSTLDS. Tuliskan di ruangan komen. Mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Anda follow 6 rukun Daily Quran ni, insya-Allah Quran anda akan improve macam tu je. So jadi tuan-tuan dan puan, mari kita mulakan hashtag Daily Quran episod yang ke-40 pada pagi ini. Musim yang keempat dimulai dari ayat yang ke-135 dari surah An-Nisa, muka surat 100. Sama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Teruskan. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Teruskan. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Teruskan. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. Ayat ni kena dengan satu nafas. Masya Allah, tabarakallah. Ada Baba yang sedang menonton bersama-sama dengan kita. Apa khabar Baba? Baba Abdul Latif Muhammad. Assalamualaikum pada semua tim Protaz. Waalaikumsalam. Ustazah Lin Qihah Fazlin kata, Ustaz sesemua lagi ya, suara seksi je. Tapi tetap best suara. Semoga cepat sembuh. Okey, mudah-mudahan. Terima kasih di atas doa tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan percepatkan kesembuhan. Mudah-mudahan suara lebih bagus lagi untuk baca Quran. Okey, sesama ke, demam ke, sakit kepala ke, kita cuba sedaya upaya untuk istiqamah baca Quran setiap pagi. So yang baru tonton ni tuan-tuan dan puan, welcome to the show. Tuan-tuan dan puan, kita sama-sama baca ayat 137 ni. Mesti kena satu nafas tuan-tuan dan puan. Boleh kita nak berhenti dekat, tapi tak best berhenti tuan-tuan dan puan. Tak best dari segi dia punya struktur ayat dia, kalau kita berhenti jadi tak best. So kita cuba sedaya upaya untuk dapatkan ayat ni dengan satu nafas. Kita try ikut step saya tuan-tuan dan puan. Saya tahu ramai yang beralasan bila sebut nak baca ayat ni panjang-panjang. Okey, ikut step saya. Tegakkan badan. Okey, tegakkan badan dulu. Badan kena straight. Okey, Quran tu jangan duduk kat lepeh bawah macam tu. Quran tu kena angkat macam ni tuan-tuan dan puan. So bila Quran angkat macam ni, okey, mata kita ni eye level. Bila mata jadi eye level, so kepala kita ni dia akan jadi straight dan dada kita akan jadi straight. So nafas kita akan jadi lebih panjang. Ikut step saya tuan-tuan dan puan Kita buat sama-sama. Ready? Tegakkan badan. Buang nafas dulu. Tarik. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره
innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tips tentang wakaf dan ibtidak. Nak bagi tips sikit. Okey, dalam Daily Quran Season 2, Daily Quran Season 1 memang kita ada banyak cerita pasal wakaf dan ibtidak. Saya sangat-sangat concern anak murid saya berhenti di tempat saya berhenti dan ibtidak di tempat saya ibtidak. Apa benda ni? Wakaf dan ibtidak. Wakaf maksud dia berhenti, ibtidak maksud dia mula balik. Tuan-tuan dan puan, perasan tak? Bukan semua fa yang bermaksud maka boleh kita wakaf dan ibtidak pada tempat dia. Perasan tak tuan-tuan dan puan? Kalau anda perasanlah, bagi yang pernah join kelas saya BQMP, memang saya tekankan bab wakaf ni, saya bagi tips, saya kata berhenti pada fa maka. So dia kata fa maka. Fa maka ni bukan M-A-R-K-E-R, bukan marker. Bukan tuan-tuan dan puan. Fa maka yang bermaksud fa bermaksud maka. M-A-K-A. Masya Allah, tabarakallah. Cuba tengok tuan-tuan dan puan. Apa beza? Apabila kita kenal yang mana satu fa jawab. Fa apa tuan-tuan dan puan? Fa jawab. So, macam mana kita nak kenal fa jawab ni? Kena belajar nahu lah tuan-tuan dan puan. Kena belajar nahu. Kita ada buka kelas khas untuk recap ilmu nahu Daily Quran Season 4 ni tuan-tuan dan puan. Kita akan belajar dengan detail dalam kelas nahu tu. Kelas ni percuma, tapi kalau nak workbook anda kena beli. So anda boleh dapatkan link di ruangan komen yang Ustaz Luqman pastekan, tampalkan di komen tu. Yang belum join grup kelas nahu, sila join dengan segera. Untuk yang serius nak belajar nahu sahaja. Alright? Dan siapa yang nak beli workbook, boleh tekan link nak beli workbook. Okey, 2 link yang berbeza. Tak tahu macam mana nak buat, join grup Telegram kami, tanya kat situ macam mana nak buat. Ada panduan semua kat situ. Kena rajin-rajinkan membaca sahaja. Alright? Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tips tentang wakaf dan ibtidak ni. Apabila kita tahu yang mana satu fa jawab. Fa jawab ni pun ada 2 jenis tuan-tuan dan puan. Ada fa jawab yang duduk dekat-dekat, ada fa jawab yang duduk jauh-jauh. Baik tuan-tuan dan puan. Kalau fa jawab duduk dekat-dekat, tak boleh wakaf juga. Boleh wakaf tapi kena ibtidak pada fa jawab sebelum. Dia tak boleh teruskan bacaan dengan fa jawab yang duduk dekat-dekat. Tetapi kalau fa jawab duduk jauh-jauh, boleh kita ibtidak dengan fa jawab. Kenapa? Ia adalah uslub bahasa. Okey. Nak detail lagi, yang tu kena belajar nahu lah tuan-tuan dan puan. Alright? Yang tu kena belajar nahu. Okey, kita ada Mak Odah di talian kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik ikut cara Ustaz baca, tapi ada ketika nafas makcik kadang-kadang tersangkut. Jadi hujung ayatnya selalu keluar macam suara angsa. Macam mana nak buat pernafasan, nak tahan untuk dapatkan baca sekali nafas? Saya ada beberapa soalan untuk Mak Odah ni. Dia kata macam mana dia kata dia dah ikut cara Ustaz baca. Is it clearly you guys tiru saya? Saya nak tanya, berapa banyak nafas yang dia ambil sebelum start baca? Adakah sama banyak dengan nafas yang saya ambil? Siapa yang confirmkan anda ambil nafas sama banyak dengan nafas yang saya ambil? Tuan-tuan dan puan. So saya bagi tips jugalah nak menjawab soalan ni. Macam mana tak nak jadi suara angsa? Kita dah memang manusia dah. Suara manusia dah, tuan-tuan dan puan. Okey. Cara dia sebenarnya macam ni. Yang pertama, kita kena train nafas kita. Okey. Sebelum train nafas, untuk nafas panjang ni, kita kena belajar dengan guru kita the exact way how to breathe. How to breathe, tuan-tuan dan puan. Cara yang betul ambil nafas tu dulu kena belajar. Yang tu dulu kena belajar, tuan-tuan dan puan. Okey, cuba tulis di ruangan komen. Untuk nak panjang nafas, kita kena belajar dengan guru kita macam mana nak tarik nafas. The exact way. Ada tak pernah guru Quran anda ajar anda cara nak ambil nafas? Ada tak? Pernah tak belajar di mana-mana cara nak ambil nafas dengan cara yang betul? Pernah tak? Pernah dengar tak ambil nafas daripada perut?
Pernah dengar tak? Okey, orang Kelantan kata ambil nyawa. Nyawa dia ada kat perut. Maksudnya dia tak bernyawa masa tu. So, kena ambil dulu nyawa dia dari perut. Tuan-tuan dan puan. So, kena ambil nafas dari perut. Macam mana? Kena latih belajar dengan guru kita, tuan-tuan dan puan. Kalau tak pernah belajar, no wonder nafas kita tak pernah sampai. Tu yang pertama. Yang kedua, nafas kena latih. Siapa yang ajar latih nafas? Guru juga. Tuan-tuan dan puan, pernah tak belajar berlatih nafas dengan guru mana-mana? Tak pernah kan? Masya Allah. Jarang guru mengajar cara nak latih nafas. Jarang. Kebanyakan guru ajar saja tapi tak latih. Just bagi tahu saja. Kena latih ya. Dia kata kena latih. Macam mana? Tak pernah bagi tahu. Betul tak? So dalam kelas tertutup saya memang ajarlah cara nak latih nafas. Okey, lepas dah latih nafas, kena buat apa tuan-tuan dan puan? Kena pantang makan. Kena pantang jaga makan makanan apa yang memendekkan nafas. Makanan apa yang memanjangkan nafas. Lepas tu apa pula? Kena jaga cara makan. Makan jangan selang-seli dengan minum air. Itu memendekkan nafas. Lepas tu pula jangan minum ais. Ais memendekkan nafas. Okey tuan-tuan dan puan. Berak jangan teran. Nombor 6. Berak teran. Berak pula dah. Buang air besar. Buang air besar tak lawas kan? Okey, buang air besar tak lawas. Menyebabkan kita meneran. Meneran tu menyebabkan nafas kita pendek. So, jadi tuan-tuan dan puan, no wonder tak pernah ada orang ajar ni benda-benda ni semua. No wonder nafas kita pendek. Okey? Lepas tu pula, apa pula? Yang ketujuh, ada masalah penyakit. Ada masalah asma. Kan? Ada masalah resdung. So, cari ubat untuk atasi resdung dan asma. InsyaAllah nafas kita jadi panjang. Alright? Okey? So, untuk panjang lagi macam mana nak train nafas, macam mana the exact way untuk nak breathe ni tuan-tuan dan puan, yang ni kita ajar dalam kelas tertutup. Alright? So, daily Quran ni kita nak baca Quran, nak raih keberkatan pagi sama-sama. Try your best untuk tiru saya insyaAllah. Try your best. Terima kasih Ustazah Mak Odah tanya cerita. Tanya soalan tu. Ustazah Syikin Zakaria Mak Johan kata, masa season 1 dulu memang semput nak ikut Ustaz. Tapi makin lama makin okey. Alhamdulillah sekarang dah tak jadi masalah sangat. I guess practice make perfect. Not your guess. It's confirmed that practice make perfect. Yes, tuan-tuan dan puan. Practice, istiqamah setiap hari. Okey, istiqamah setiap hari. Betul guru, betul cara kita belajar, berkat kita belajar, insya-Allah tak ada masalah. Okey, mari kita teruskan tuan-tuan dan puan. Okey, tadi dah dapat wakaf dan ibtidak yang saya terangkan tadi. So, ada fa jawab yang kita boleh ibtidak dengan dia, ada fa jawab yang kita tak boleh ibtidak dengan dia. Apa beza? Fa jawab yang duduk dekat tak boleh ibtidak dengan dia. Kena ambil fa jawab yang sebelum. Kalau fa jawab duduk jauh, baru kita boleh ibtidak dengan fa jawab tu. Macam mana nak tahu fa jawab ke tidak? Belajar nahwu. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, muka surat sebelah. Kita teruskan. Belum habis lagi misi kita satu hari satu makra'. Muka surat 101 sekarang. Tolong tuliskan di ruang komen muka surat 101. Sama-sama ayat 141. Follow saya. 1, 2, 3. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم تكن معكم. Salah huruf tu. Okey, bukan alam takum. Alam nakum ma'akum. Sama-sama tuan-tuan dan puan. 1, 2, 3. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا. Di sini boleh berhenti kat situ. Qalu boleh. Tapi tak cantik juga. So kita ambil balik daripada wa in kana lil kafirin. 1, 2, 3. Wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'kum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sama-sama. Ni nafas kena panjang ni tuan-tuan dan puan. Nafas kena panjang ni. Okey? Mudhabdhabin, buat betul-betul, tegakkan badan anda, buang nafas. Tarik. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, untuk hari ini kita belum habis lagi kelas. Kita nak cerita pasal ayat 142 ni tuan-tuan dan puan. Cuba tengok ayat 142 ni. Kita nak tengok sikit dia punya tafsiran dia. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila dia pergi sembahyang, dia malas. Apa benda ni? Ini ciri-ciri orang munafik ni. Kita nak cerita kejap lagi. Berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana selepas ini. Welcome back to the show. Terima kasih kerana masih stay tune bersama-sama dengan saya, Uwais Qarni, dalam hashtag Daily Quran, episod yang ke-40 pada hari ini. Musim yang keempat, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nyawa dan nafas untuk kita sama-sama meraih keberkatan pagi baca Quran bersama-sama. Syabas dan tahniah kepada anda yang istiqamah. Syabas dan tahniah juga kepada anda yang berazam pada tahun baru ini untuk sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran setiap pagi. Cuba adjust jadual dia 7.27 pagi untuk kita baca Quran sama-sama. Baik, bukan setakat itu sahaja. Alhamdulillah Allah SWT bagi peluang kepada kita untuk setiap pagi selepas baca satu makra', misi kita cuba adakan sedikit usaha untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Macam mana? Dengan kita belajar tafsir sikit-sikit, tuan-tuan dan puan. Okey, kita nak tengok ayat 142, tuan-tuan dan puan. Cuba tengok ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, okey, mereka cuba nak tipu Allah. Okey, mereka cuba nak tipu Allah wa huwa khadi'uhum. Kemudian dan Allah membalas tipu daya mereka. Membalas tipu daya mereka. Macam mana? Wa idza qamu ila shalah,
apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan yang malas. Yura'unan nas, mereka riak, okey, terhadap manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingati Allah walaupun kecuali sedikit. Kecuali sedikit. So nak cerita ni apa ni? Ini ciri-ciri orang munafik, tuan-tuan dan puan. Saya nak ringkaskan. Kita tak nak faham sendiri daripada ayat ni. Kalau kita baca terjemahan, tuan-tuan dan puan, kita ada kecenderungan untuk faham sendiri. Sedangkan kefahaman itu mestilah ditalaki daripada guru-guru kita, tuan-tuan dan puan. Alright? Okay? So saya nak share dengan anda 3 sifat orang munafik. Nak cek sama ada ke tidak ada pada kita. Na'udzubillah kalau ada, tuan-tuan dan puan. Yang pertama, bila time masuk waktu solat, dia, Allah, dah masuk asar. Kenapa keluar keluhan seperti itu, tuan-tuan dan puan? Okey, adakah itu ciri-ciri orang yang malas nak solat? Okey, tuan-tuan dan puan, mereka bangun dengan malas, solat dengan malas, baca surah Fatihah je. Masya Allah, tabarakallah. Tak baca dah surah-surah lain. Okey, nak cepat tu cerita lain, tuan-tuan dan puan. Yang malas ni, dia tak baca surah selepas surah Fatihah kerana dia malas, tuan-tuan dan puan. Kerana dia malas. Okey, ini adalah salat. Ini bukan kita nak cerita ini orang munafik, tuan-tuan dan puan, tapi ini ciri-ciri orang munafik. Kalau diteruskan, bahaya. Okey, yang kedua, bila solat pula nak tunjuk pada manusia. Tak solat dalam bilik seorang-seorang, solat tahajud ke, solat duha ke, tuan-tuan dan puan. Okey, nak tunjuk pada orang dia solat. Ini masalah, tuan-tuan dan puan. Sekali-sekala terpaksa solat depan orang, itu cerita lain, tuan-tuan dan puan. Itu terpaksa. Tetapi berterusan macam tu, setan dia cucuk. Okey, setan dia cucuk. Yang ketiga, solat dalam keadaan tidak mengingati Allah. Solat tu lalai. Ini juga adalah ciri-ciri orang munafik. Saya tak kata orang lain, tuan-tuan dan puan. Kita sama-sama muhasabah. Tengoklah solat kita macam mana. Adakah solat kita ada ciri-ciri orang munafik? Na'udzubillah min dzalik. Kalau tak ada, alhamdulillah, silalah istiqamah, usaha lagi untuk tingkatkan lagi keikhlasan. Kalau ada, cepat-cepat istighfar, solat taubat, jumpa guru, tanya macam mana nak solat ciri-ciri yang betul. Nak adakan ciri-ciri yang betul pada solat yang tidak mempunyai ciri-ciri orang munafik. Okey, tuan-tuan dan puan, dalam ayat yang ke-145, Allah Ta'ala bagi amaran kepada orang munafik ni. Innal munafiqin fid darkil asfal. Fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik ni Allah Ta'ala dah sedia dah tempat mereka di mana? Paling bawah, di dasar api neraka. Bahkan mereka tak ada siapa boleh tolong, tuan-tuan dan puan. Mereka tak ada siapa boleh tolong, tuan-tuan dan puan. Walan tajida lahum nasira. Kalau belajar nahwu dia tahu lan ni lan apa. Lan ni lan apa? Maknanya tidak sehingga bila-bila, tak akan ada. Macam tu dia punya terjemahan dia lebih kurang, tuan-tuan dan puan. Macam mana boleh tahu terjemahan macam tu? Sebab belajar nahwu lah. Dalam kelas nahwu nanti kita akan terangkan lan tu lan apa, lam apa. Alright? Okay? So nak ceritanya apa, tuan-tuan dan puan? Orang munafik ni Allah Ta'ala dah sedia dah tempat dia. Lebih teruk daripada orang kafir. Iaitu di dasar api neraka. Okey? Dan tak ada siapa pun boleh tolong mereka. Okey? Sehingga bila-bila pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala jaga kita. Tetapkan iman kita. Teguhkan iman kita. Tingkatkan iman kita. Kita usaha lagi ke atas iman kita untuk bertambah. Sentiasa bertambah. Setiap hari kita raih keberkatan pagi dengan baca Quran sama-sama ini. Akan menambah iman kita juga. Mudah-mudahan insyaAllah. So jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Esok seperti biasa. Nak tengok iman kita semakin kuat ke tak kuat? Kita istiqamah baca Quran esok jam 7.27 pagi. Salam sayang daripada saya, Uwais Qarni dan tim untuk anda. Daily Quran, satu hari, satu makra. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.